Boleh nampak skrin Boleh. saya? Boleh ya? Kalau Encik boleh buat full screen makin bagus. Full screen ya. Ya. Okey, bagus. Terima kasih banyak Silakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Micropolitan Research Centre MPRC dan juga Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina UTHM kerana sudi menjemput Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor dalam U4S webinar kali inilah dengan tajuk Emerging Pollutant in Surface Water di antara sungai di manakah kita. Okey, seperti yang disebutkan oleh Puan Moderator tadi, saya merupakan penolong pengarah di Unit Komunikasi dan Sebaran Maklumat dan juga pengawasan di JAS Negeri Johor. Ya. So, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Moderator Prof Maya Dr. Radin Maya Safira dan juga ahli-ahli panel yang lain lah, Prof Madia Dr. Nur Haslina dan juga Prof Madia Dr. Nozila binti Othman, ya, yang bagi saya merupakan orang yang hebat lah berbanding dengan diri saya ni yang kedis. Okey, baik. So insyaAllah tajuk webinar yang akan saya bentangkan pada pagi ini adalah berkaitan dengan peranan Jabatan Alam Sekitar dalam memastikan kelestarian kualiti air dan juga cabaran yang dihadapi oleh jabatan. Ya. So insyaAllah sedikit isi kandunganlah berkaitan ceramah saya pada pagi ini. Yang pertamanya saya akan membentangkan sedikit berkaitan dengan latar belakang Jabatan Alam Sekitar dan juga Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Ya. Kemudian yang kedua saya akan berceritakan sedikit berkaitan dengan program pengawasan Jabatan Alam Sekitar. Ya. Kemudian saya akan menceritakanlah sedikit berkaitan tindakan Jabatan Alam Sekitar dalam memastikan kelestarian kualiti air dan juga yang terakhir adalah cabaran, ya, cabaran yang dihadapi oleh Jabatan Alam Sekitar sebenarnya dalam usaha kami untuk preserve the water quality, ya, untuk memastikan kelestarian kualiti air ni. Okey. So itu sedikit isi kandungan yang akan saya bentangkan sebentar nanti. Baik. So terlebih dahulu saya akan bercerita sedikit berkaitan dengan visi dan juga misi Jabatan Alam Sekitar. Ya, yang mana dalam setiap organisasi, ya, ataupun mana-mana pertubuhan pasti ada visi dan misi yang tersendirilah, ya. So bagi Jabatan Alam Sekitar, visi kita adalah untuk pemulihan alam sekitar untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Kemudian misi kita adalah bagi memastikan pembangunan lestari di dalam proses pembangunan negara. Ya. Jadi di dalam misi kami ini adalah kami berhasrat untuk memastikan pembangunan lestari, ya. Kerana kita sebenarnya tidak dapat mengelakkan pembangunan, ya, kerana hubung kait pembangunan ini adalah contohnya seperti sosio-ekonomi, ya, dan juga dari segi pekerjaan apa semua tu. Tetapi dalam masa yang sama kita tidak mahu pembangunan itu menyebabkan, ya, pencemaran kepada alam sekitar, ya, dan akan membuatkan alam sekitar di sekeliling kita semakin teruk, semakin parah, ya. Jadi insya-Allah itulah tujuan atau visi dan misi Jabatan Alam Sekitar ditubuhkan. Okey. So fungsi Jabatan Alam Sekitar adalah bagi mentadbir dan menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan juga bahagian 4 Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984. Ya. Jadi Jabatan Alam Sekitar menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Ya.
Jadi buku akta kualiti alam sekeliling ni sebenarnya merupakan akta khusus yang digunakan oleh Jabatan Alam Sekitar dalam menguatkuasakan berkaitan dengan alam sekitar lah, isu-isu pencemaran semua tu. Jadi kami akan merujuk kepada akta ni lah dalam proses perundangan. Okey, sedikitlah berkaitan dengan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Okey. So di dalam akta yang berkaitan pencemaran, ya, ada 14 perintah kualiti alam sekeliling 1974. Jadi mana-mana ataupun sebuah akta kita atau akan dapat memahamilah sebenarnya, ya. Jadi pada tarikh 14 Mac 1974 dan telah dikuatkuasakan bermula pada 15 April 1975. Baik. Jadi dengan tajuk webinar kita pada pagi ni yang memfokuskan kepada sungai, kita kan berkaitan dengan section yang berkaitan dalam kalau di daratan, ya. So ada satu section khusus bagi pencemaran di sungai lah atau perairan daratan, iaitu di bawah section 25/1, ya. Di bawah section ini maksudnya dah di dalam section ni, melainkan jika dilesen tiada seseorang yang boleh berbahaya kepada alam sekeliling, pencemar atau buangan ke dalam mana-mana perairan daratan dengan melanggar syarat-syarat yang boleh diterima yang ditentukan di bawah section 21 di sini. Hukuman, ya, jika ada kesalahan yang telah dilakukan, ya, denda tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali, ya. So section 25 ini dia berkait rapat dengan section 21 menentukan syarat-syarat pengeluaran ataupun pelepasan, ya. So section 21 ni ini sebenarnya merujuk kepada peraturan-peraturan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling. Okay. Kemudian ada satu section khas iaitu section 34B, ya. Larangan terhadap penempatan, perletakan dan sebagainya buangan terjadual, ya. Buangan terjadual ni adalah yang tertakluk di bawah jadual di bawah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005, ya. So isu yang mungkin yang pernah berlaku sebelum ni adalah isu di Sungai King lah pada tahun 2019. So di sini hukumannya adalah penjara tidak melebihi 5 tahun dan denda tidak lebih daripada RM500,000, ya. Dan tadi saya sebut section 25. Okey, di bawah section 21 itu adalah kuasa menteri, ya. Kuasa menteri selepas peraturan-peraturan menentukan syarat-syarat yang boleh diterima bagi pengeluaran atau pelepasan, ya. Alam sekeliling, ya, membuat peraturan-peraturan, ya, untuk dibentangkan di parlimen untuk diluluskan, ya. So kalau di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling dia ada banyak peraturan kepada yang berkaitan dengan pencemaran di perairan daratan ataupun sungai, ya. So antara peraturannya adalah peraturan pertama adalah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling premis yang ditetapkan minyak kelapa sawit mentah 1977. Jadi peraturan ini memfokuskan kepada kilang kelapa sawit, ya. Ada industri kelapa sawit kita untuk adalah peraturan-peraturan kualiti alam buat kilang yang memproses getah asli. Jadi kilang getah adalah tertakluk di bawah peraturan ini. Kemudian peraturan yang ketiga adalah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling efluent perindustrian 2009, ya. So di dalam peraturan ini mana-mana industri, ya, yang tertakluk di bawah peraturan ini mesti patuhlah pada efluent perindustrian ni, kecuali ada pengecualian lah, yang mana kalau dilihat dalam peraturan efluent perindustrian ini ada satu jadual yang mana ada industri yang tidak tertakluk, ya, di bawah efluent perindustrian ini, ya. Contohnya industri yang menggunakan air sama ada efluent dia kurang daripada 60 meter padu macam tu, dan juga lombong-lombong tidak tertakluk di bawah efluent perindustrian. Okey. Kemudian peraturan yang keempat adalah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling Kumbahan 2009, ya. Jadi peraturan ini merujuk kepada Kumbahan, loji rawatan Kumbahan, ya. Loji rawatan Kumbahan adalah tertakluk di bawah peraturan ini. Kemudian yang kelima adalah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling kawalan pencemaran dari stesen pemindahan sisa pepejar dan tapak perebusan tahun 2009. Jadi mana-mana landfill, ya, dia tertakluk kepada peraturan ini. Dari segi licitnya tertakluk kepada peraturan di bawah ini. Kemudian
kita juga ada perintah kualiti alam sekeliling, aktiviti yang tetapkan penilaian kesan kepada alam sekeliling 2015, iaitu merujuk kepada aktiviti yang tertakluk di bawah perintah ini adalah projek EIA lah, projek EIA yang tertakluk pada perintah ini. Kemudian ada tambahan iaitu peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual 2005, ya, yang mana pengeluar buangan terjadual tidak boleh melupuskan atau meletakkan dia punya buangan terjadual tu melainkan di premis yang telah ditetapkan, ya. Sebab isu yang berlaku sebelum ni, contohnya di Sungai King Kim, kita ambil tindakan di bawah Section 34B tadilah, ya. Okay, seterusnya. Okay. Baik. Peranan Jabatan Alam Sekitar, ya. Okay. Jadi Jabatan Alam Sekitar sentiasa membuat penguatkuasaan dan juga pemantauan, ya, bagi industri yang tertakluk di bawah Akta 1974 melalui operasi berkala yang kita laksanakan, operasi rentas negeri dan operasi rentas sempadan, ya. Setiap industri yang tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 adalah dibenarkan untuk melepaskan efluen ke perairan daratan ataupun sungai berdasarkan piawaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar, ya. Jadi contohnya bagi efluen perindustrian, peraturan efluen perindustrian dan juga kumbahan, ya, kita ada standard A dan juga standard B, yang mana bagi standard A, ya, efluen itu maknanya ataupun ianya di atas loji rawatan air, ya, muka sauk loji rawatan air, ya. Jadi industri yang berada di atas loji punya water intake point, dia perlu mematuhi standard A. Bagi yang di bawah daripada loji rawatan A perlu mematuhi standard B di dalam akta kita. Jadi persoalannya di sini, ya, adakah sungai kita mampu untuk menerima bahan pencemar yang dari dulu sehingga sekarang dilepaskan ke sungai, ya, di samping dalam masa yang sama mengekalkan kualiti sungai yang baik, ya. Adakah sungai kita mampu menerima bahan pencemar ini, ya? Jadi untuk yang persoalan ni saya tinggalkan dahulu untuk peserta untuk cuba fikirkan. Nanti kita akan balik semula kepada persoalan ini, ya. Okey. Seterusnya saya akan berkongsi sedikit, ya, berkaitan dengan program pengawasan Jabatan Alam Sekitar, ya. Jadi di samping membuat penguatkuasaan kepada punca-punca pencemar yang tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling, pihak Jabatan Alam Sekitar juga membuat pengawasan, ya, ataupun pemantauan kualiti alam sekeliling. Jadi program pengawasan JAS bukan sahaja membuat pemantauan terhadap air, kualiti air di sungai, tetapi Jabatan Alam Sekitar juga membuat pemantauan kualiti udara, membuat pemantauan kualiti air marin dan juga membuat pemantauan kualiti air tanah, ya. Tetapi untuk webinar ni kita akan fokuskan kepada pemantauan kualiti air sungai. Jadi program pengawasan ini, ya, ataupun pemantauan kualiti air kebangsaan ini, ya, telah dilaksanakan semenjak daripada tahun 1995 lagi, ya. Jadi objektif program ini adalah untuk menentukan status terkini kualiti air sungai, ya. Kemudian mengesan punca-punca pencemaran. Jadi bagi tujuan pengukuran kualiti air ini, ya, terdapat beberapa poin ataupun stesen, ya, yang telah ditentukan bagi tujuan pengsampelan untuk mengambil kualiti air dan juga penentuan kualiti air inilah. Jadi di Jabatan Alam Sekitar kita ada dua jenis stesen. Pertamanya adalah stesen manual, yang keduanya adalah stesen automatik, ya. Jadi apabila pensampelan telah dilakukan di stesen-stesen ini, ya, bagi penentuan status kualiti air, ianya akan dibandingkan dengan standard kualiti air kebangsaan ataupun National Water Quality Standard NWQS. Dan juga pengiraan ataupun penentuan status kualiti air ini adalah
menggunakan indeks kualiti air ataupun water quality index. Jadi untuk makluman semua, ya, NWQS ini telah pun dibuat semenjak daripada tahun 1986 lagi. Terdapat 4 fasa dalam membuat standard ni lah. Dan Jabatan Alam Sekitar sebenarnya sekarang dalam proses untuk revise semula National Water Quality Standard, tapi masih dalam proses revise lagi lah. InsyaAllah mungkin dalam masa terdekat, bila kita telah finalkan semua, nanti kita akan maklumkan lah berkaitan satu standard yang baru lah, yang ditambah baik daripada standard yang sebelum ini. Baik. So kalau tuan dan puan dapat lihat di skrin, ya, ini merupakan data ataupun maklumat pemantauan kualiti alam sekitar bagi sungai di seluruh Malaysia bagi tahun 2020. Ya. Ini adalah data daripada tahun lepas ni lah, tahun 2020. Jadi secara keseluruhannya di Malaysia, ya, Jabatan Alam Sekitar memantau lebih kurang 672 batang sungai di Malaysia. Ya. Dan terdapat 1,352 stesen pengawasan di seluruh Malaysia. Jadi secara keseluruhannya lebih kurang 8,118 sampel air yang diambil lah bagi menentukan kualiti air. Ya. 672 sungai di Malaysia ni, ini bukan total seluruh sungai di Malaysia, ya. Ini hanya sungai yang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Bilangan sungai sebenarnya lebih banyak lagi lah. Yeah. So kalau kita lihat data tahun 2020 ni, maklumat ni sebenarnya saya dapat daripada kita punya laporan kualiti alam sekeliling 2020. Yeah. Jadi kalau pihak tuan dan puan berhasrat untuk tengok lebih lanjut ataupun lebih mendalam, boleh downloadlah laporan tersebut daripada laman web kita lah. Baru saja dikeluarkan pada 30 hari bulan September yang lepas. Okey. Jadi kalau kita merujuk kepada maklumat ataupun statistik di sini, ya, pada tahun 2020 lebih kurang 443 buah sungai telah dikategorikan sebagai bersih. Kemudian 195 sungai telah dikategorikan sebagai sederhana tercemar dan 34 buah sungai telah dikategorikan sebagai tercemar. Jadi dari segi peratusan, 66% sungai bersih, 29% sungai sederhana tercemar dan 5% sungai, ya, adalah tercemar. Jika kalau tuan dan puan boleh lihat kepada graf tersebut, kita cuba buat pembandingan lah daripada tahun 2019 hingga 2020. Ya. Kita boleh lihat ada peningkatan sebanyak 5% bilangan sungai bersih daripada 61% pada 2019, kemudian 66% sungai bersih. Maknanya ada peningkatan sebanyak 5%. Dan bagi sederhana tercemar ada pengurangan sebanyak 2% lah, daripada 31% kepada 29%. Kemudian bagi yang tercemar, pengurangan sebanyak 4%, iaitu daripada 9% pada tahun 2019 kepada 5% pada tahun 2020. Maknanya terdapat peningkatan sungai bersih di Malaysia dan pengurangan kepada sungai sederhana tercemar dan juga tercemar. Okey. So sekarang saya akan fokuskan khususnya buat negeri Johor. Okey. So untuk makluman tuan dan puan, okey. Di negeri Johor kita ada lebih kurang 227 stesen pengawasan manual. Dan bagi stesen pengawasan automatik kita ada 4 buah stesen. Ya. Jadi secara keseluruhannya sejumlah 126 buah sungai dipantau di negeri Johor. Dan dalam 126 buah sungai ini termasuk di dalam 23 buah lembangan. Kalau sebenarnya kalau diikutkan
terdapat lebih kurang 399 buah sungai di negeri Johor. Tetapi kita cuma pantau sebanyak 126 sungai sahaja, ya. Yang mana pemilihan sungai ini adalah lebih kepada fungsi dan juga justifikasi tertentulah, seperti untuk tujuannya untuk memantau impak industri kepada ambien sungai tersebut, dan juga sungai-sungai, ya, yang digunakan untuk loji rawatan air. Jadi kita punya pemantauan fokus kepada sungai-sungai yang membekalkan air untuk loji rawatan air. Jadi untuk yang macam stesen pengawasan manual ni, ya, untuk satu dia punya cycle adalah setiap 2 bulan sekali pengawasan sampel akan diambil lah untuk stesen pengawasan manual. Jadi dalam 1 tahun sebanyak 6 kali lah, 6 kali sampel akan diambil lah bagi stesen pengawasan. Dan bagi stesen pengawasan automatik, ianya kita ada, maknanya kita ada satu stesen yang akan membekalkan data atau maklumat secara berterusan lah kepada kita bagi tujuan pemantauan. Ya. Jadi maklumat-maklumat tersebut, bagi stesen pengawasan automatik sentiasa diupdate pada setiap 30 minit. Jadi bagi pegawai JAS, semua pegawai JAS boleh akses kepada maklumat ni lah. Yang mana terutamanya bagi unit saya, unit pengawasan, kita sentiasa memantau laporan, ya, ataupun data-data stesen pengawasan aktiviti ni bagi tujuan untuk mengelakkan berlakunya pencemaran kepada sumber air kita dan menyebabkan loji rawatan air henti tugas. Yang itu kita cuba nak elakkan. Baik. Jadi di sini adalah maklumat status kualiti air sungai di negeri Johor, perbandingan antara tahun 2019 dan juga 2020. Ya. Jadi kalau boleh lihat di kolom sebelah kirinya adalah untuk tahun 2019 dan di kolom sebelah kanannya adalah untuk tahun 2020 lah. Jadi kalau kita boleh lihat, ada beberapa, ini maklumat ni adalah untuk lembangan sungai, ya. Untuk maklumat yang lebih detail berkaitan contoh dalam satu lembangan sungai tu ada beberapa anak sungai dan juga ada beberapa stesen lah. Jadi untuk yang ni adalah summary untuk lembangan tersebut. Untuk kalau nak tahu lebih detail, kena rujuk kepada kita punya laporan kualiti alam sekeliling 2020 lah, EQR report kita. Jadi kalau kita tengok di sini, terdapat beberapa sungai, ya, ataupun di dalam lembangan sungai tersebut telah naik dia punya, daripada naik kelas, dia punya WKI naik dan keluar daripada status tercemar kepada separuh tercemar lah. Dan ada juga yang masih berada dalam kelas yang sama. Ini antara sebab, ya, yang mungkin menyebabkan peningkatan kualiti air ini adalah mungkin disebabkan pada tahun 2020 kita ada PKP. Jadi mungkin banyak industri yang tidak tidak beroperasi. Industri bukan saja industri komersial apa semua itu mungkin tidak beroperasi. Jadi dapatan data pada tahun 2020 menunjukkan ada peningkatan dari segi indeks kualiti air. Tapi ada juga contohnya kita tengok lembangan Pasir Gudang pada tahun lepas 2019 indeks kualiti airnya adalah 46. Kemudian pada tahun 2020 telah naik sedikitlah kepada 53, tetapi masih lagi status dia berada dalam kelas tercemar. Ya, juga kalau kita tengok untuk yang Kim, ya, Kim 2019 67, kemudian pada tahun 2020 ada peningkatan sedikitlah indeks kualiti airnya kepada 74. Tetapi masih berada dalam kelas dan juga status yang sama, separuh tercemar. Jadi bagaimana boleh dapat maklumat bersih, sederhana, tercemar semua tu, boleh merujuk kepada indeks kita lah. Contohnya macam yang di slide sebelah kanan ni, ya, bagaimana kita mengkelaskan kualiti air sungai tersebut.
Baik, seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, selain daripada stesen manual, ya, kita ada 4 stesen automatik, ya. Kita stesen yang kita ada, satu di Sungai Skudai, ya, bagi intake bagi loji rawatan air Sultan Ismail lah, ya. Ada loji rawatan air di bawah tersebut, Sungai Skudai. Kemudian kita ada Sungai Johor, satu stesen automatik, ya. Di bawahnya ada LRA Semanggar, intake Semanggar. Jadi di sini ada di slide ini adalah maklumat bagi tahun 2020 punya, ya. Jadi maklumat ni bagi pematuhan kelas 2. Pematuhan kelas 2. Jadi kalau kita boleh lihat di Sungai Johor, ya, hampir 90%, ya. Hampir 90% WQI berada dalam pematuhan kelas 2. Ya. Kemudian bagi parameter BOD dan juga COD, BOD 52% saja, manakala COD 100% lah pematuhan dalam kelas 2. Okey. Bagi Sungai Skudai, WKI adalah 27%, ya, bagi pematuhan di kelas 2. Jadi kelas 2 ni kalau kita faham, ya, tujuannya adalah untuk sumber rawatan air lah, konvensional punya treatment bagi loji rawatan air. Okay, kemudian lagi 2 stesen. Yang pertamanya adalah di Sungai Segamat, yang mana di bawahnya ada LRA Segamat, ya. Kemudian satu lagi di Sungai Muar, di mana ada LRA Pancur di bawah tu. Jadi secara keseluruhannya bagi Sungai Segamat, pematuhan WQI bagi kelas 2 adalah sebanyak 97%. Manakala bagi Sungai Muar adalah sebanyak 41%. Ya. Jadi kalau kita boleh lihat di sini, kawasan di hulu maknanya airnya lebih baiklah jika hendak dibandingkan dengan kawasan di hilir. Yang mana di kawasan di hilir mungkin dah banyak punca-punca yang masuk ke dalam sungai, jadi menyebabkan indeks kualiti air semakin rendah lah, ataupun kurang baik jika hendak dibandingkan yang di hulu. Jadi bagi penentuan status kualiti air sungai ini adalah berdasarkan 6 parameter utama, ya. Ya, iaitu oksigen terlarut ataupun DO, keperluan oksigen biokimia BOD, keperluan oksigen kimia COD, ammoniacal nitrogen NH3N, pepejar terampai SS dan juga pH, ya. So 6 parameter utama ini adalah parameter yang digunakan dalam pengiraan indeks kualiti air, ya. Yang mana sub-index daripada 6 parameter utama ini ada weightage dia, yang mana pengiraan akan menentukan WKI kualiti air sungai-sungai tersebut. Jadi maklumat daripada EQR 2020, ya, ada 3 parameter utamalah yang menyebabkan penurunan kualiti air, ya. Yang pertamanya adalah BOD, yang keduanya ammoniacal nitrogen, yang ketiganya adalah suspended solid, ya. Jadi untuk BOD ni biasanya punca dia ataupun source dia menyebabkan BOD turun ni adalah daripada pengolahan sisa kumbahan, ya, daripada loji rawatan kumbahan. Kemudian daripada pelepasan effluent, ya, daripada industri-industri penghilangan dan berasaskan pertanian lah. Maknanya bahan buangan yang bersifat organik, ya, BOD ni dia bersifat organik. Kemudian ammoniacal nitrogen, ya, biasanya datang daripada aktiviti penternakan dan juga kumbahan domestik lah, daripada loji rawatan kumbahan, ya. Dan juga aktiviti penternakan contohnya seperti
ladang ayam, ladang ayam, ternakan ikan sangkar, itu merupakan antara punca-punca yang menyebabkan ammonical nitrogen, bacaan ammonical nitrogen tinggi dalam sungai. Kemudian SS ataupun suspended solid adalah disebabkan oleh kerja-kerja tanah, kerja-kerja tanah, kerja-kerja pembukaan tanah, pembukaan ladang, yang menyebabkan apabila berlakunya contohnya hujan, jadi surface runoff ataupun storm water runoff itu, suspended solid itu masuk ke dalam sungai-sungai menyebabkan turbidity, kekeruhan juga meningkatlah tinggi. Jadi indeks kualiti air ini ada kelas-kelas dia lah, ada 5 kelas semua. Jadi kelas yang paling best adalah kelas 1 lah, yang mana bila dibuat pengiraan sepatutnya dia punya markah tu atas 92.7 lah baru dikelaskan sebagai kelas 1, dan bagi status bersih, separuh tercemar dan tercemar, kalau 81 hingga 100 sungai tersebut dikategorikan sebagai sungai bersih lah. Baik. Tadi tu saya sudah bercerita sikit berkaitan dengan latar belakang Jabatan Alam Sekitar dan juga program pemantauan kualiti air Jabatan Alam Sekitar lah. Kemudian sekarang saya akan berceritakan berkaitan dengan tindakan Jabatan Alam Sekitar dalam memastikan kelestarian kualiti air. Jadi terdapat 3 aktiviti utama yang mana Jabatan Alam Sekitar memainkan peranan lah. Macam mana Jabatan Alam Sekitar memainkan peranan bagi meningkatkan kualiti air sungai di Malaysia? Yang pertamanya adalah melalui penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekalian 1974. Yang mana Jabatan Alam Sekitar membuat penguatkuasaan ke atas punca-punca yang menyebabkan pencemaran, seperti yang telah saya sebutkan dalam slide sebelum ini. 7 peraturan-peraturan lah, contohnya seperti peraturan untuk KKS, kilang getah, industri-industri, kumbahan, projek EIA, itu antara punca-punca pencemar yang tertakluk di bawah Akta Kualiti Alam Sekalian. Jadi Jabatan Alam Sekitar menguatkuasakan untuk punca-punca tersebut lah. Kemudian yang kedua adalah melalui penguasaan kualiti air sungai, yang mana kita sentiasa membuat pemantauan kualiti air sungai, melalui program EQMP kita, yang mana pemantauan itu seperti pemantauan stesen automatik tadi, 4 buah stesen automatik tadilah, yang khususnya kalau di negeri Johor lah, di bawah unit saya sentiasa membuat pemantauan lah, data-data tersebut yang setiap setengah jam tersebut. Kemudian yang ketiga adalah melalui aktiviti kesedaran, aktiviti kesedaran dengan pihak industri, sekolah dan juga masyarakat. Contohnya baru ni lah, sebelum PKP yang bulan 5 sebelum ni, Jabatan Alam Sekitar juga ada membuat program gotong royong Jom Turun Sungai lah. Gotong royong Jom Turun Sungai, antara salah satu intipati bagi denai sungai kemasaan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Sempena Hari Air Sungai Sedunia lah pada 27 Mac yang lepas, kita ada buat program lah bersama komuniti. Kalau macam di Johor ni, di ibu pejabat di Johor baru ni, kita buat di Sungai Sekudai, dan cawangan-cawangan kita juga ada buat di kawasan masing-masing lah. Ini antara program yang aktiviti kesedaran yang jabatan kita cuba laksanakan lah. Ini merupakan 3 main core ataupun apa yang jabatan laksanakan untuk tingkatkan kualiti air sungai di Malaysia. So tindakan kita, penguatkuasaan kat tu pejabat, kita pergi buat rondaan di kawasan-kawasan industri, di kawasan-kawasan yang mungkin berpotensi untuk menyebabkan pencemaran, kemudian pemantauan program penguasaan kualiti air. Kita juga selain daripada
CAC, Command and Control, kepada premis industri. Kita juga membuat pemantauan melalui sistem online environmental reporting dan juga ISWIS kita lah, yang mana ini adalah kita punya portal lah, portal untuk pihak industri atau kilang membuat laporan secara online kepada kita. Kemudian kita juga ada gunakan drone, ya, gunakan drone yang mana mungkin ada sesetengah kawasan yang kita tak dapat nak akses, kita akan gunakan drone, ya, gunakan drone untuk melihat jika ada sumber-sumber ataupun punca-punca yang berpotensi untuk menyebabkan pencemaran. Kalau ini adalah antara contoh-contoh lah ataupun gambar, ya, yang mana tim-tim kami, ya, di Jabatan Alam Sekitar membuat pemeriksaan ke atas premis. Kalau gambar di sebelah kiri tersebut, ya, pegawai kita membuat pensampaian, ya. Kemudian contoh bagi premis industri, ya, jika kita dapati terdapat ketidakpatuhan, ya, ataupun pelepasan yang melebihi had-had yang ditetapkan dalam peraturan kita, ya, kita akan membuat penahanan operasi kelengkapan, ya. Contoh seperti gambar pegawai kita yang pegang tip tu lah yang warna kuning tu, itu kita buat penahanan operasi kelengkapan, ya. Maknanya kita tak benarkan kilang beroperasi, kita akan keluarkan notis untuk dia membuat pembaikan, dan kadang-kadang kita akan keluarkan compound lah kepada mereka, ya. Jika kesalahan mereka serius, ya, dan melibatkan kepentingan awam, ya, kita akan buka kertas siasatan. Gambar di bawah tu contohnya pegawai kita buat pensampaian, ya, mana dia punya takap pelepasan akhir tu dekat situ. Jadi pegawai kita akan turun, ya, untuk ambil sampel dekat situ. Kemudian gambar yang tengah tu pula adalah contoh rondaan malam yang dilakukan. Ini kalau ditengok dekat sini, ini adalah rondaan malam bagi JAS Cawangan Pasir Gudang, ya, di kawasan industri di Pasir Gudang dan juga Tanjung Lansat, ya. Bagi kita akan buat rondaan malam, ya, dan akan cuba cek bagi memastikan industri ataupun kilang biasanya ada yang beroperasi 24 jam ni, ya, tidak melepaskan, ya, melepaskan pencemar yang lebih had yang ditetapkan. Okey. Kemudian kalau tengok gambar di sebelah kanan itu, ini adalah gambar kita punya program gotong royong di Sungai Kingkim pada 27 Mac yang lepas itulah sempena Hari Air Sedunia, ya. Ini adalah di Kampung Bukit Pulai, ya, yang mana kita punya pegawai, ya, pegawai kita dan juga rakan alam sekitar, melalui rakan alam sekitar, dan juga dekat sini ada pensyarah daripada UTM juga turut serta semasa kita membuat gotong royong ni. Kita bawa keluar sampah-sampah, kayu-kayu yang mungkin menghalang air untuk mengalir lah dengan baik, ya. Okey. Tinggalkan sungai itu adalah sama ada punca, adakah maklumat connection and solution chapter 20 water pollution, ya. Stream and rivers around the world are extensively polluted, but they can cleanse themselves of many pollutant if we do not. Sungai-sungai overload dia juga mengganggu aliran sungai tu. Contoh kalau gambar ni, ya, kemudian zone, tapi ini punca disebut sebagai solusi ataupun yang telah jabatan kita ambil maklum ialah berkaitan dengan TMDL, ya, jumlah beban harian maksimum, ya. Jabatan kita sekarang adalah jumlah, ya, tetapi dalam masa yang sama kita nak kekal kelas 1 tapi kita nak kekalkan dia, ya, dalam kelas 2, ya. Dan dia lah yang mana mengikut ni jumlah peruntukan beban sisa individu ataupun WLA bagi punca tetap dan juga peruntukan beban untuk punca tidak tetap, ya, yang di mana kapasiti keduanya tidak melebihi kapasiti air, ya. So bila kita bercakap pasal punca pencemaran ni, dia ada dua lah, ya. Punca tetap, ya, tadi seperti contohnya daripada perindustrian, daripada loji rawatan kumbahan, ya, itu adalah punca tetap lah, yang mana yang kita buat penguatkuasaan lah. Tetapi run off, contoh pembukaan tanah, surface run off. Okay. So ini adalah cara pengenalan TMDL tu lah, ya, WLA plus LA. Kemudian ada margin of safety, ya. Okay. Contoh bagi negeri Johor sebenarnya
pihak Badan Kawasilia Air Negeri Johor ataupun BAKAS, ya, dia telah pun membuat satu kajian TMDI lah, yang mana jabatan kita juga ada dijemput lah sebagai antara agensi teknikal lah berkaitan ni. Jadi kajian TMDI ni telah dilaksanakan BAKAS di Sungai Skudai. Ya, yang mana kajian ini di atas daripada Loji Rawatan Air Sultan Ismail lah. Jadi sekarang insyaAllah BAKAS akan angkatlah laporan kajian tu insyaAllah pada tahun hadapan kepada kerajaan negeri lah. Ya, kerajaan negeri bagaimana kita, bagaimana untuk agensi-agensi, ya, bagaimana untuk bertindak di bawah peruntukan akta masing-masing, ya, untuk membuat penguasaan lah supaya macam mana kita nak reduce. Contoh macam di Sungai Skudai ni, isunya adalah amonia, ya, amonia. Jadi macam mana kita nak kurangkan amonia di dalam Sungai Skudai ni lah, insyaAllah pada tahun depan kita tengoklah macam mana BAKAS punya solusi untuk ini. Baik. Okay, seperti yang saya sebutkan tadi, ada punca tetap dan juga punca tidak tetap lah. Contoh perindustrian, adalah punca tetap, yang mana yang tertakluk bawah akta kita boleh ambil tindakan lah penguasaan residential, tetapi ianya tidak tertakluk di bawah akta kualiti alam sekeliling. Ya. Kemudian tapak 40%. Kemudian punca tidak tetap, contohnya seperti pembersihan tanah dan pembalakan. Kemudian ada juga overgrazing, bila hujan turun, surface run off masuk dalam sungai, biasanya akan menyebabkan akses tinggi lah. Ya. Kemudian kalau ada macam pertanian, aktiviti pertanian menggunakan baja bila hujan, dia akan masuk ke dalam sungai lah bila hujan turun. So, kemudian pembinaan dan pembangunan, punca tidak tetap jugalah. Ya. Jadi ada beberapa cabaran lah. Cabarannya adalah komunikasi dan koordinasi lah dalam penguatkuasaan. Itu bila berlaku isu bawah akta kita, insyaAllah kita boleh tertakluk kepada akta kita, mungkin sedikit sukarlah lepas tangan. Ya. Jabatan kita dah mula bekerjasama dengan agensi-agensi lain. Ya. Kita buat operasi bersepadu yang mana kita buat penguatkuasaan bersama dengan agensi lain. Ya. Infrastruktur ini kalau kita membuat contoh macam mana kita macam berlainan, ya, ataupun kehilir itu jugalah. Ya. Kemudian selain itu ada standard. Ya. Contoh berbeza-beza lah. Perbezaan standard berbeza oleh berbagai agensi. Ya. Kemudian ada cabaran kita yang antara yang sering menjadi isu adalah punca-punca pencemaran yang tidak tertakluk di bawah akta kita lah. Bagaimana kita nak ambil tindakan. Ya. Kemudian kawalan daripada punca pencemaran yang tidak tetap. Ya. Punca yang tidak tetap dan juga daripada punca-punca haram. Bukan sahaja industri ataupun loji rawatan kumbahan lah, ya, yang menyebabkan pencemaran. Ada juga punca-punca lain yang tak tertakluk bawah akta kita. Dan juga ada punca-punca yang tidak tetap dan juga punca haram. Ya, ini adalah antara cabaran yang dihadapi Jabatan Alam Sekitar, ya, dalam membuat penguatkuasaan, ya, memastikan kelestarian kualiti air. Itu sajalah daripada saya. Ya. Saya ingin mengucapkan jika ada apa-apa kesilapan ataupun terima kasih.